Waalaikumsalam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia di hari yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Sedap suara saya Ustaz sebenarnya. Ya, bulan-bulan puasa lagi sedap. Baik, Borak Tegalapak untuk hari yang ke-7. Alhamdulillah masih lagi bersama-sama kami bertiga. Tetapi yang peliknya Ustaz, Ya. hari ke-7 kita berpuasa, baju masih sama Ustaz. Itu zuhud. Zuhur Kita gunakan apa yang ada. Betul Ustaz. Lain macam kita punya zuhud. Kita dekat masjid, kapet tu lagi zuhud tau. Dah 6 tahun tak tukar. Tak ada orang bising pun kapet kat masjid 6 tahun tak tukar. Tengok kita bukan bincang pasal masjid tau. Baik, untuk hari yang ke-7, apakah topiknya, apakah situasinya? Silakan Datuk. Okay, direct to the point. Saya ni Ustaz seorang yang panas barang. Panas baran. Baran, ini orang Terengganu kok tulis ni. Panas baran. Ramai orang cakap saya ini telinga nipis. Saya ingatkan itu simpulan bahasa saja. Tapi bila saya cek, pegang telinga saya ini, memang betul-betul nipis. Aduh. Aduh itu dia mungkin dia tarik telinga dia. Pantang salah silap sikit, saya mesti nak marah. Bulan puasa ini, timing saya makin tinggi. Asyik nak marah saja. Tolong bantu saya Ustaz. Kalau Ustaz tak bantu saya marah Ustaz. Hashtag yang tengah marah. Hashtag panas baran. Hashtag borak tengah lapar. Sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu cantik. Jamil. Okay. Kalau Muna marah sama wak sabar. Ya. Kalau Muna benci sama wak sabar. Kalau Muna marah sama wak sabar. Kalau Muna lari, wak kejar. Itu maknanya sabar. Sampai Abang Jamil mampus. Jadi sebab apa yang kita nak panah baran? Apa faedah panah baran? Tolong Atu beritahu. Apa faedah panah baran? Sebenarnya tak ada faedah pun Ustaz. Tahu tak apa? Faedahnya mungkin sekejap dalam 1 minit macam tu kita puas nak marah orang, kita nak lepaskan kemarahan. Lepas tu tak ada faedah langsung pun. Macam mana lepas Ipi nak marah, lepas marah orang, lepas marah tu apa buat? Rasa menyesal Ustaz. Tumbuk dinding. Dia macam duduk, kalau saya lah, saya terus sembahyang taubat. Alhamdulillah. Ada orang bila baran dia tumbuk dinding. Pecah. Yang pecah apa? Ni. Hospital dia. Patah. Kenapa? Marah. Ada yang kau tumbuk dinding buat apa? Ada yang tumbuk cermin. Pecah cermin. Yang luka siapa? Diri sendiri. Dia. Ada yang baran dia ceraikan isteri dia. Sekarang duduk depan rumah isteri dia. Leha. Dah gila talak. Apa benda yang kita baik daripada panah baran ini? Tak ada benda baik. Sebab itu dikatakan tadi, fasabrun jamil. Sabarlah. Sabar itu cantik. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Tapi kalau tengah lapar, lambat sampai order, kita puasa pula. Tak sampai, orang dah azan, makanan belum sampai. Nak baran tak? Kalau saya serius sudah saya akan baran lah. Sebab benda tengah lapar, lepas tu yang lain semua tengah menogak, dah azan. Mau tak marah. Tapi saya kena sekali macam tu. Pernah. Saya kena sekali. Ustaz buat apa Ustaz? Masuk dalam kereta. Cari kurma dalam kereta. Bagus Ustaz. Ustaz marah kurma tu ke apa? Tak Ustaz makan. Tak marah. Dia terlepas pandang. Allah. Kadang pasal apa? Dia pun puasa gamaknya. Yang budak ambil order kan. Bila kita tanya, yang saya punya tak siap lagi. Meja 8 dah buat belum? Ditanya pula. Yang kaunter tu tanya, meja 8 dah buat belum? Meja 8 tak ada pun. Aduh. Walaupun tak sakit. Tapi sakit hati. Sabar. Tak apa. Duduk. Balasan daripada sabar tu apa? Cantik. Dia tak ambil duit. Lepas-lepas makan semua, tak apa lencik. Kita orang belanja je. Alhamdulillah. Cantiklah begitu. Itu sebab dia fasabrun jamil. Selepas awak sabar, keputusan awak cantik. Okey. Baik, Faham tak? Epi faham tak? Saya faham. Saya bukan pandai baran. Eleh. Awak marah saya relax je. Tadi marah-marah.
Awak yang marah. Ini tengah marah ni Ustaz. Ini tengah marah ni. Ya ke? Hmm. Apa tanda marah? Tanda marah batu-batu. Tanda marah tegang di sini. Tu tegang. Saya memang kulit tegang, Ustaz. Tegang di sini dan tegang di sini. Itu tanda sedang Marah. Kalau dia muka jadi marah, mata jadi marah. Dan setengah orang kalau marah dia tak boleh kontrol, dia jadi hijau. Hijau itu Ya. toyol. Bukan. Ini Mak kau kau berhak. hijau. Ini buat saya marah. Itu hak. Incredible hak. Dia jadi hijau. Koyak baju dia. Tapi yang heran, seluar tak koyak. Betul. Elok seluar, Ustaz. Elok macam mana? Apa salah Sebab dia? tu dia tak boleh puasa. Sebab dia pemarah Ustaz. Dia pemarah koyak. Baju habis koyak. Gini dia marah. Ya heran, tali pinggang tak koyak. Aurat seaurat. Heran. Dia kan. No benar nipu punya Tuan. Bila fikir-fikir balik boleh buat jadi marah Ustaz. Ya, ini pula dia marah. Ini menjadi ayat dan marah. Baik Ustaz, sebab bila puasa ni ia juga berlatih disiplin kita untuk tak marah. Betul ke Ustaz? Betul. Betul. Sebab kita tak makan. Orang yang lapar mesti marah. Harimau yang kenyang, dia diam je. Buaya kalau dia kenyang, dia benung. Dia tak makan pun burung yang bersihkan gigi buaya. Perasaan Ustaz. Kan elok burung tak. Kalau kita lah nak terus. Tapi buaya cuba tengok. Dia tahu tangan dia pendek untuk menggosok gigi. Allah hantarkan kepada dia seekor burung yang lain membersihkan gigi dia dengan cara ambil daging-daging yang dia makan. Dia bukan ada dentist. Tapi dia sabar walaupun tangan dia pendek. Sebab dia tahu Allah akan hantar benda lain untuk menyelesaikan masalah gigi dia. Serupa itulah masalah kita. Allah tahu untuk selesaikan masalah kita semua. Tugas awak hanyalah sabar. Allah settle yang lain. Patutlah saya nampak atu nganga mulut. Itu tempat lain. Itu Bukan. tempat lain. Jangan nak samakan saya sama buaya. Ini boleh bantangkan marah Ustaz. Jangan marah. Okey Ustaz, benarkah sifat panas baran ni ada kaitan dengan tipisnya iman? Betul. Ada kaitan. Contohnya macam kalau saya ni kuat marah, maksudnya iman saya ni sikit lah. Kalau kita ada iman yang kuat, kita nak marah sebab apa? Betul. Apa sebab kau nak marah? Dia lupa. Dah bukan kehendak dia untuk lupa. Allah jadikan dia lupa. Nak kata apa? Kenapa awak tak marah anak awak pecahkan gelas di umur baru 2 tahun? Apa nak marah pada budak yang tak ada akal? Tapi isteri awak minta cerai pada awak tak marah. Tak apa. Saya boleh kahwin lain. Simple tak? Suami awak pukul awak. Saya dah report polis, saya dah report semua, saya minta cerai. Habis tu, saya nak kahwin lain. Cari yang lebih baik pada dia. Apa yang ciri-ciri yang awak nak cari lepas ni? Saya nak cari suami saya yang tak ada tangan. Yang tak boleh memukul lah. Tapi dia boleh bahu. Nak juga pukul. Kalau bahu boleh elak. Boleh. Boleh elak. Elak tangan pun tak ada, sibuk nak pukul orang. Kan simple. Hidup kita ni simple. Tapi kita yang nak jadikan berat, akhirnya kita jadi baran. Simple je. Macam ni arwah bapak saya Ustaz, orang bisu, pekak. Tapi bila dia marah, nampaklah daripada reaction dia. Dia akan senyap, diam. Ya. Itu yang beruntungnya orang IQ ni sebenarnya tahu. Bila dia marah, dia akan senyap, diam. Kau nak marah dia. Kita ada pilihan. Sebab apa kita nak marah? Saya lapar Ustaz. Saya lapar. Puasa Ustaz. Lauk semua dah ada. Bila nasi, dia kata nasi dia tak tekan periuk. Masih beras lagi. Kalau you marah tak? Saya lapar nak makan nasi. Tiba-tiba dia tak tekan nasi. Mana nasi leha? Abang terlupa nak tekan. Saya marah Ustaz. Habis tu apa awak buat? Saya ambil kepala dia, saya tekan dalam lantai. Masak dalam lantai. Baran. Kalau nasi belum masak, kau pergi sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Minum air dulu Ustaz. Makan lauk dulu. Abang, makan lauk je. Tak apa, kita ratah lauk je. Simple. Lepas sembahyang makan nasi saja. Apa salah sampai nak rendam muka isteri dalam periuk nasi tu. Tapi kesianlah kawan kita ni Ustaz belum berkahwin kan. Tekuk kepala sendirilah. Baik, itu dia. Diharapkan anda semua bersabar. Kita akan kembali sebelah sini menerusi Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar.
Borak Tengah Lapar masih lagi bersama-sama kami. Saya pun tengah bersabar dengan sikap Atu ni. Ha? Nak ditekuk je kepala saya dalam periuk nasi. Iyalah, kau nak cakap nak sabar masuk dalam periuk nasi. Ustaz cakap tadi. Oh. Baik, kita masih lagi berbicara mengenai sifat padas barat ni. Ya. Sifat pada yang tidak dikawal boleh mencetuskan masalah kesihatan. Betul Ustaz? Darah tinggi, stres. Ada pernah orang cakap tua-tua kuat marah makin tua. Apa macam mana? Cepat Cepat tua. Cepat tua. Betul. Ah. Ya. Tapi orang yang cepat marah, dia stres. Sebab tu kita kena kontrol supaya tak jadi depression. Banyak orang yang menjerit-jerit tu maknanya dia sedang depression. Oh. Nanti dia akan dapat penyakit anxiety. Diajar pada kita, bila marah, jangan diri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, kau pergi mandi. Yang kedua, marah ni daripada api. Sifat syaitan. Sejukkan dengan air. Pergilah ambil wuduk sembahyang. Patutlah hari tu saya dekat highway, orang tengah marah-marah, dia baring tengah highway. Kemudian, polis datang ambil. Datang ambil, dia kata saya tak Bola boleh. plastik hitam. Nanti saya marah, saya baring. Ingatkan polis datang ambil naik plastik hitam. Kutip. Tangan tak mana? Tangan. Itu bahaya tuan-tuan. Baik, Jadi, ni betul Ustaz lah. ada tak tip-tip untuk mengawal amarah gitu Ustaz? Tip yang terbaik Ustaz. Jangan banyak berpantang. Maksudnya? Jangan banyak Ini memandang. pantang aku ni. Oh. Banyak tak pantang macam tu? Betul. Ini pantang aku. Masalah dia mana ada orang tahu pantang kau apa? Aku pantang sangat. Pantang tok nenek aku. Jangan banyak berpantang sangat. Biarlah yang pantang tu perempuan bersalin. Betul. Betul. Kita yang tak bersalin, duduk dia diam. Saya pantang. Kalau janji pukul 10, datang 10-5 minit, pantang saya. Pantang Ustaz. Jangan. Biarlah dia panggil dia macam tu. Dah tahu dah. Warning kat dia. Aku ni pantang orang tunjai kepala aku. Kalau gitu potong kepala. Supaya tak ada orang tunjai dah. Nak jawab apa dah? Kita jari bahu pula. Sebab kita sekarang, bila terlalu banyak pantang, menjadikan kita baran. Betul Ustaz. Jadi cuba jadi orang yang humble. Yang biasa, yang relax. Hai, tak sampai lagi 10.30. Tak apalah. Daripada dia, baik aku telefon isteri aku lah. Kita isi masa yang panjang tadi ni dengan benda yang berfaedah. Tapi kejap tengok. Tengok tak datang lagi. Aku kalau 5 minit tak datang, aku balik. Memang kita akan jadi macam tu. Kita mendesak diri kita untuk jadi baran. Tak mau. Sabar di sini maknanya ialah kita desak diri kita untuk melakukan benda-benda yang lain supaya tak timbul sifat panah barat. Sebab tu dia ajar. Kalau bergaduh dengan isteri, jangan duduk situ. Kau pergi keluar. Suami pergi keluar. Jangan bila marah kita duduk je. Duduk dalam rumah. Start motor, kau pergi di luar di masjid. Tenangkan hati di masjid. Bukan cik perempuan lain lah. Bukan. Bukan Apa kau ni? Ini boleh tengah marah Ustaz. Marah ni. Ayah anda marah. Marah. Marah kena jual. Pergi keluar. Jangan duduk di situ. Nanti tu naik tangan. Betul Ustaz. Suami, kalau isteri marah pula. Kalau isteri marah pada suami, apa nak buat? Kalau suami sedang marah, isteri ni apa nak buat? Jauhi daripada suami dia. Kalau boleh, pergi ke dapur. Ambil pisau yang besar sikit, buat-buat potong bawang. Saya dah. Bila suami pergi ke dapur, tak apa. Abang kena keluar kejap. Nampak? Pompang. Contohlah. Jadi kalau suami sedang mengamuk, masuk dalam bilik, diam. Cukup. Kalau isteri sedang mengamuk, keluar. Begitu, simple hidup. Simple sebenarnya. Kalau dua-dua mengamuk, dua-dua masuk dalam bilik. Dan jangan bunyi suara. Maksud dia apa? Jangan buka mulut. Kalau nak marah, kan abang cakap, abang tak suka. Jangan sampai dengar pada anak dia luar. Abang yang salah, bukan saya salah. Akhirnya tak bunyi. Sebab mulut kita tak buka. Suara dari perut tak ada. Ini kita bukannya berada dalam konsert. Abang yang bersalah. Apa pula aku? Kau yang bersalah. 1 jam lepas tu, selesai masalah. Selesai. Tahu-tahu ada adik dah. Itu je cara nak selesaikan. Aduh. Suka cameraman tu ada adik baru.
Dia marah ya, semarah ya dia baru. Semarah dia baru. Jadi betul lah kalau kita tengah marah, macam kita suami, saya selalu amalkan Ustaz. Bini saya marah, saya keluar. Saya selalu datang pergi RTM. Sebab ada kat RTM banyak payment saya. Dapat payment balik rumah, happy. Bukan happy ni. Beli gelang pula. Beli gelang. Tiap-tiap hari isteri nak marah. Saya marah dapat gelang. Hari-hari nak marah Ustaz. Baik, itulah dia topik kita pada hari ini, iaitu sifat amarah. Semoga marah kita dikawal dan juga kalau kita terus baik hati, memaafkan orang, insya-Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, dan selesai sudah untuk episod yang ke-6 untuk hari ini, dan besok kita akan kembali lagi untuk episod yang ke-7 dengan baju yang sama. Ini bukan episod ke-7 ke? Ha? Ni. Episod 7. Ni. Episod 7 kan. Dia mendatangkan marah. Puasa saya dah keliru. Yang 7 ke 6. mendatangkan marah kalau disebut ini episod yang ke-6. Saya dah marah dah. Dah tenang dah tadi. Besok kita akan kembali untuk episod yang ke-8. Betul. Terus bersama-sama kami Borak Tengah Lapar. Oh, datangkan marah. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.